This is a highly requested video, iaitu kita akan bincangkan tentang purging dan breakout. Walaupun hakikatnya sudah banyak video di luar sana membincangkan purging dan breakout, tapi kerana ada yang meminta, sangat ramai yang meminta, Puan Mary, tiba-tiba berubah suara, Puan Mary, tolong ulas tentang purging dan breakout. Kenapa suara macam Doraemon? Tapi tak mengapa, yes, saya akan tunaikan hasrat anda. We are going to talk about purging and breakout in this video. Ramai orang keliru tau bila mana dia pakai satu pakai produk tu and then muka dia keluarlah segala benda yang dia tak nak keluar. Contoh biji-biji ke, contoh jerawat ke. So soalan yang akan diajukan, ni apa ni? Ni breakout ke? Ataupun ada juga itu tanya-tanya, ini purging ke? Kalau yang lebih canggih tu dia dah tahulah purging tu, tapi dia nak tahu adakah itu purging ataupun breakout. Dan ramai juga nak tahulah, kalau dia tahu tu purging nak buat apa, kalau dia tahu tu breakout nak buat apa. Baik, perkara pertama yang kita nak bincangkan adalah perbezaan di antara purging dan breakout dahulu. Biasanya kedua-duanya tak jauh berbeza, tetapi dia punya detailing kita kena korek macam mana benda tu boleh berlaku. Itu yang akan menyebabkan dia berbeza. So let's see purging first. Purging biasanya adalah sejenis reaksi yang kurang disukai berlaku pada kulit, pada kawasan yang biasa kita sudah ada jerawat, pernah ada parut mungkin, pernah ada kita panggil breakout, biji-biji itu semua tu, yang mana benda tu dah berlaku dah. Dan purging ni berlaku disebabkan oleh penggunaan produk-produk tertentu. Produk ini biasanya bersifat exfoliate. Kita bincang nanti yang itu. Baik, kita tengok breakout. Breakout is a breakout. Breakout, jerawat boleh jadi, tompok-tompok boleh jadi, pedih-pedih, gatal-gatal pun boleh juga, ataupun kita panggil biji-biji itu pun boleh juga, yang mana dia timbul di kawasan yang sebelum ni tak pernah timbul, timbul. Sebelum ni muka kita licin je, tiba-tiba benda tu timbul. Kat leher dia boleh ada, dekat tepi telinga boleh ada, dekat sekitar anak rambut boleh, dekat muka apatah lagi. So kawasan-kawasan yang baru, dan biasanya disebabkan oleh penggunaan produk yang bersifat komedogenik. Maksudnya produk tu bersifat menyumbat pori-pori. So this is first character ataupun ciri-ciri pertama purging dengan breakout. Now let's talk about dia punya bahan. Secara spesifik, apa yang menyebabkan purging, apa yang menyebabkan breakout. Kalau secara umum kita nampak macam samalah dua benda tu, cuma satu tu lokasinya pernah lokasi purging tu tempat yang pernah berlaku situasi yang sama, tetapi breakout ni dia tempat yang baru kan. So bahan penyebab ni adalah perkara yang boleh kita jadikan panduan sama ada ini adalah purging ataupun breakout. So bahan yang menyebabkan purging, bahan yang menyebabkan purging adalah bahan-bahan yang mempercepatkan kitaran sel kulit, atau dalam bahasa Inggeris adalah any exfoliant or ingredient that increase cell turnover. So exfoliant atau any ingredient yang increase cell turnover. Contoh AHA, BHA. Saya pernah bincang banyak kali tentang alpha hydroxy acid dengan beta hydroxy acid. Ini adalah bahan yang mana memang membantu increase cell turnover. Dia bantu, memang dia bantu. Contoh lain, retinol ataupun vitamin A. Yes, it increase cell turnover. So bahan-bahan begini bila dipakai, dia mempercepatkan kitaran sel kulit. Jadi ada kita punya jerawat atau masalah kulit yang berada kat dalam dasar kulit tu, dia boleh timbul keluar. Kerana sel kulit ni dia buatkan sel yang baru naik ke atas tau. So sel yang ada mungkin dalam kulit tu rosak, dia boleh timbul ke atas kulit kerana dipercepatkan oleh bahan-bahan yang bersifat mempercepatkan kitaran sel kulit tadi tu. So if you have been using those kind of products, you can have purging.
tak guarantee lah ya ada purging. Kadang-kadang kalau kita pakai AHA, BHA, kalau dos yang rendah tak berlaku purging tau. Tapi bila dos tinggi, purging pula kita. Boleh jadi juga. So sometimes it's the dose, sometimes the ingredient, whether it's small doses or big doses ya. Sebab itulah saya banyak kali pesan kalau nak pakai produk AHA, BHA, retinol semua ni kan, memang pastikan pakai dalam percentage yang rendah dahulu sebab nak elakkan cik puan tuan-tuan terkejut, kulitnya terkejut dan mengalami purging. Walaupun dia purging, tetaplah kita tak suka kan. Walaupun kita tahu dia tu kesan yang mana sementara, tapi tetaplah kita tak suka juga. Okay, let's talk about bahan yang menyebabkan breakout. So, bahan yang menyebabkan breakout adalah bahan-bahan yang mana selalunya menyumbat liang pori-pori. So, kita panggil bahan macam tu comedogenic ya. Kalau non-comedogenic tak menyumbat pori-pori. Ini comedogenic. Mungkin tekstur produk tersebut agak likat. So, dia tak serap dengan baik, so dia menyumbat dekat liang pori-pori, bercampur pula dengan kita punya minyak semula jadi iaitu sebum, so it create breakout. So bila kita pakai produk yang comedogenic ni, boleh jadi kat semua muka lah, kat semua kawasan muka termasuk leher pun boleh berlaku breakout juga. Okey, contoh bahan-bahan cleanser boleh menyebabkan breakout kalau ada bahan yang comedogenic. Sunscreen, yes, selalu juga saya dengar. Sunscreen pun boleh menyebabkan breakout. Moisturizer, kalau tanpa AHA, BHA, sometimes the texture of the moisturizer ataupun ada bahan yang menyumbat pori-pori tak sesuai dengan jenis kulit, boleh menyebabkan breakout. So you see very clearly, right? The ingredient is what differentiate between purging dan juga breakout. Lokasi yang mana berlakunya purging dan breakout. So let's discuss location. Now, this is the common kita panggil observation ya. Purging biasanya berlaku di tempat yang kita dah tahu dah sebelum ni pernah ada pengalaman berlakunya jerawat ataupun ada masalah dekat situ ya. Tetapi breakout bukan setakat kawasan itu saja. Kawasan itu pun boleh berlaku juga dan juga kawasan-kawasan yang baru. So ramai orang bagi tahu saya, bukan ke puan breakout ni tempat baru. Tak. Breakout pun boleh berlaku kat tempat yang sama juga sebab tempat tu sendiri dah ada masalah kan pada asalnya, tapi ada tambahan juga dekat tempat-tempat yang baru. But purging usually hanya dekat kawasan yang mana adalah kawasan yang sudah ada masalah daripada dulu lagi lah kiranya. So hanya mana penggunaan produk tu make it worse sahaja lagi. Alright, so location is also a unique way for us to identify whether or not dia adalah purging ataupun dia adalah breakout. Another way to identify whether or not it's purging or it's breakout adalah tempoh, ya, tempoh. So usually purging ni bila kita pakai produk yang bersifat exfoliant ataupun yang mempercepatkan kitaran sel kulit tadi tu, bila kita pakai dia perlu melihatkan kesan baiknya dalam satu tempoh. Biasanya mengikut kitaran sel semula jadi kulit lah kita ambil. So dalam tempoh 28 hari ataupun let's say like this, 3 minggu ke 4 minggu. So usually if you experience purging tu tetap akan ada dalam tempoh 3 ke 4 minggu because it's how the normal skin cells punya tempoh. Skin cell turnover tu tempohnya 28 hari. So we take it that way. So lepas daripada tempoh tersebut, sepatutnya your skin will become much clearer. So eloklah, lebih elok. So maksudnya akan nampaklah perubahan-perubahan baik bila dah selesai tempoh purging tersebut. Berbezanya kalau breakout, dia macam ni. Breakout ni kita pun tunggu jugalah kan, kita macam sangka sebab kadang-kadang saya sebut tadi breakout boleh juga berlaku kat tempat yang sama, boleh. Memang tempat tu dah ada masalah. Cumanya adalah kita tunggu dia jadi makin teruk, makin pedih, makin gatal, makin membesar kawasan dia. So tempoh dia bila mana 3 minggu, 4 minggu tak baik-baik juga, tak menunjukkan berkurang, tak menunjukkan improvement ya. So bila di 3 minggu, 4 minggu sampai satu part tu kalau dah lebih 6 minggu kan, itu pun tak semua orang sanggup nak tunggu 6 minggu tu. Berhentilah guna produk tu, buang je lah produk tu. So berkemungkinan besar dos dia tak sesuai, berkemungkinan besar bahan tu terlampau kuat, berkemungkinan besar kulit cik puan jenis tuan-tuan cik puan ni sensitif lah ya. So tak sesuai nak pakai produk tersebut. So you can just ditch away lah the product ya. Jangan rasa sayang. Kadang-kadang produk tu mahal, orang kata sayangnya nak buang. Apa itu? Takkan nak biarkan kulit jadi makin teruk.
But it's up to you, your choice actually. Saya selalu lihat kalau orang alami purging pun dia tak sanggup nak tunggu lama. So it's up to your choice. Selalunya bila mana kita mengalami situasi purging breakout, untuk manusia normal lah macam saya ya, tak kisahlah dia purging atau breakout, kita akan tak nak benda tu jadi teruk. I don't want to take the risk. So usually I would say I wouldn't wait. Saya tidak akan tunggu sampai tahap yang teruk. Saya takut, ya, saya takut. So skin ni tak boleh tukar ganti kan. So apa yang saya buat adalah saya berhenti pakai. I will change to something yang gentler, lembut. Itulah cara dia. Okay. So glowy girls, glowy guys, pernah ke alami purging atau alami breakout? Jika pernah, kongsikan dengan kami dan juga kawan-kawan yang lain dalam channel Glowy ni di ruang komen. Dan sekiranya anda berjaya mengatasinya ataupun tip-tip daripada anda yang telah pulih daripada purging dan breakout ni, kongsikan juga. Kerana saya percaya your sharing will be very valuable to the others. Alright, pada masa yang sama, thanks for watching. I'll see you again next time. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.